Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pula kami akan membentangkan tugasan bertajuk Mangrove Ecosystem, Threat and Solution, ancaman dan cara penyelesaiannya. Kumpulan kami terdiri daripada Azizi Muhammad, Muhammad Fadil Ismail, Muhammad Firdaus Jalani, Muhammad Salmi bin Yusuf dan saya Muhammad Zahri bin Abdul Kadir. Seterusnya seterusnya adalah pengenalan bagi pembentangan ini. Pai bakau merupakan sejenis tumbuhan yang hidup di kawasan berair di Laut Masin, iaitu kawasan ini mengalami proses air pasang surut di laut. Antara pokok-pokok pai bakau adalah terdiri daripada pokok api-api, pokok paya bakau, kurap, perepat dan berus. Juga terdapat ciri-ciri pada pokok pai bakau, iaitu memiliki buah dan bahagian daunnya berbulu. Selain itu, pai bakau mempunyai akar yang sangat kuat bagi menahan air pasang surut laut, dan juga struktur daun dan kulit pokok yang sangat istimewa, membolehkannya hidup bebas di kawasan persekitarannya. Pokok bakau juga mempunyai tumbuh di kawasan saliran yang sangat teruk, yang mempunyai tahap kemasinan yang sangat tinggi, kandungan oksigen yang sangat rendah dalam air dan tanah, serta tanah yang berlumpur yang dipengaruhi oleh air pasang surut laut. Next adalah kewujudan hutan bakau ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aras laut, suhu air, saliniti, arus, ribut kecerunan pantai dan substrat dasaran. Di Malaysia ini pai bakau meliputi kawasan seluas 586,000 hektar, iaitu 57% daripada nya terletak di Sabah, 26% di Sarawak dan 17% lagi di kawasan Semenanjung Malaysia. Kawasan pai bakau, kebanyakan pai bakau hidup di kawasan dasaran yang berselut dan juga hidup di dasaran berpasir, tanah gambut dan juga batu karang. Hutan bakau memainkan peranan yang sangat penting, iaitu merupakan satu ekosistem yang sangat produktif, di mana menyokong rantai makanan hidupan yang terdiri pelbagai seperti ikan, krustasi, burung, mamalia kecil dan invertebrate. Berikut adalah objektif bagi memeliharaan pokok pai bakau. Yang pertama adalah memelihara pesisiran pantai sebagai lindungan semula jadi, mengurangkan kemusnahan akibat kejadian alam dan hakisan tanah. Yang kedua, meningkatkan kualiti alam sekitar serta memberi nilai estetika sebagai daya tarikan pelancong. Selain itu, mewujudkan zon penampan bagi menahan kekuatan ombak dan angin yang sangat kencang. Kemudian memulihkan habitat pesisiran pantai yang menjadi koridor kepada pelbagaian biologi serta memperkasakan hasil pantai. Yang seterusnya adalah merupakan profil hutan pai bakau yang terdiri daripada akar ceracak, akar jangkang, akar barni. Jenis-jenis akar pai bakau. Kemudian adalah kepentingan pai bakau, iaitu menumbuhkan tempat ekosistem dan ekologi hidupan marine. Yang mempunyai peranan utama adalah sebagai habitat hidupan seperti ikan, ketam dan udang. Ia juga sebagai tempat spesies burung, membuat kawasan perlindungan untuk bertelur dan berehat. Seterusnya, sebagai kawasan penampan semula jadi dan penguraian pencemaran, iaitu pokok-pokok pai bakau ini berfungsi sebagai kawasan penampan secara semula jadi bagi memperlahankan kekuatan ombak dan angin yang menghampiri pantai. Akar pokok juga bertindak sebagai memerangkap tanah untuk memberi kestabilan kepada tanah.
Selain itu, ia juga sebagai sumber ekonomi pada penduduk setempat, yang mana pokok bakau mempunyai nilai harga yang sangat tinggi dalam pasaran tempatan. Ia juga boleh membuat perabot, dan juga dalam pembuatan arang. Jadi selain itu, habitat hidupan seperti ikan, ketang, udang dan sebagainya akan membiak dan membesar kawasan paya bakau, menjadikan ia sumber pendapatan kepada penduduk tempatan. Dan juga ia adalah menarik perhatian burung-burung yang jenis berpindah randah. Yang ini adalah habitat hidupan laut dan burung yang membina sarang di kawasan paya bakau. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Azizi Muhammad. Okey, Assalamualaikum. Saya akan meneruskan pembincangan kumpulan saya pada hari ini. Okey, saya akan teruskan dengan ancaman kepada pokok bakau. Tebus guna tanah. Proses tebus tanah dilakukan dengan mengubah suai keadaan semula jadi untuk kegunaan lain seperti aquaculture, pertanian, perindustrian atau perumahan. Resort pesisiran pantai, pelabuhan, jalan raya, lapangan terbang dan penggalian minyak. Aktiviti ini boleh menyebabkan kehilangan besar terhadap habitat hidupan dan tumbuhan di hutan paya bakau. Ia juga akan menyebabkan berlakunya pelbagai pencemaran alam. Okay, next. Okay, pembalakan secara berleluasa. Sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab menjalankan kegiatan pembalakan di hutan paya di bakau boleh mengancam habitat flora dan fauna serta bertindak balas keseimbangan semula jadi sungai akan terjejas. Okay, masalah pencemaran yang berlaku adalah seperti pencemaran air, di mana akibat kesan daripada pembuangan sisa sampah yang berluasa akan mendatangkan kesan buruk kepada proses kitaran semula jadi dalam mengawal tahap kemasinan air laut. Tahap keseimbangan kandungan air ini berubah mengikut perubahan air pasang dan surut. Tanah paya mengawal tahap air masin daripada masuk lebih jauh ke daratan melalui saluran sistem sungai semasa air pasang. Kawalan dilakukan dengan menyerap sebahagian air masin ke kawasannya. Bahan kimia beracun yang mengalir ke dalam hutan bakau boleh membunuh tumbuhan, haiwan dan organisma halus yang hidup di sekitar paya bakau. Okey, di sini saya ada tunjukkan gambar yang menunjukkan pencemaran hutan paya bakau. Okay, untuk kesan penerokaan hutan paya bakau. Yang pertama, ketidakstabilan pinggir pantai terjadi kerana pembangunan hutan paya bakau secara tidak terkawal di pinggir pantai boleh menyebabkan berlakunya hakisan pinggir pantai. Ejen hakisan seperti ombak dan angin yang menghempas pinggir pantai tanpa sebarang halangan dan akan menyebabkan berlakunya proses luluh hawa yang tinggi. Tanah paya berfungsi sebagai sistem kawalan banjir dan kemarau secara semula jadi kerana struktur tanahnya mampu menyerap atau mengeluarkan air yang terdapat dalam kandungan tanah dan membolehkan hutan paya bakau mengawal proses kejadian banjir. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya Muhammad Fadil. Okay, terima kasih Encik Azizi dan sahabat yang lain. Okay, seterusnya. Okay, kita sedia maklum pada musim tengkujuh, kawasan paya bakau menerima isi padu air hujan yang banyak dan saliran sungai tidak mampu mengalirkannya ke laut dalam jumlah air yang melebihi keupayaan dan memberi kesan kepada berlakunya banjir. Okay. Biasanya banjir akan berlaku pada musim tengkujuh, tapi sekarang ni kita sedia maklum banjir berlaku pada tidak kira musim tengkujuh ataupun akhir tahun lah.
Okey, seterusnya kita pergi pada kekurangan. Okey. Pada musim kemarau, kandungan air di dalam sungai menjadi kekurang dan air sungai menyebabkan masalah sumber air minuman dan pengaliran dan memberi masalah kepada manusia dan haiwan. Seterusnya, okey, kekurangan kawasan perlindungan hidupan marine. Okey. Untuk hidupan marine antara habitat bagi tumbuhan yang hidup di kawasan percampuran air tawar dan air masin seperti pokok, bakau, gelam, nibung dan sebagainya. Okey, seterusnya hutan paya bakau menjadi tumpuan bagi habitat haiwan seperti ketam, udang, kerang dan anak-anak ikan. Bukan anak-anak lain ya. Okey, seterusnya kesan penerbangan dan tembus guna kawasan tanah bakau menyebabkan habitat flora dan fauna marine akan terjejas dan menyebabkan wujudnya satu masalah kekurangan kawasan perlindungan kehidupan marine. Okay, next. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada langkah mengekalkan ekosistem hutan paya bakau. Okey, first, program pemeliharaan hutan pesisiran pantai, iaitu program penanaman semula pokok bakau mampu untuk memelihara kawasan hutan bakau daripada terus musnah. Seterusnya, kaedah penanaman secara benih bakau adalah terhad disebabkan keadaan habitatnya adalah lembut dan berlumpur serta berada di kawasan berpengaruh arus air pasang surut. Okey, seterusnya biji benihnya mula berkembang semasa anak benih masih melekat pada pokok induk. Okey, next. Okey, iaitu menjaga kebersihan alam sekitar. Iaitu membasmi pembuangan sisa toksik yang beracun ke dalam sungai, mengelak berlakunya pembuangan sisa sampah ke dalam kawasan hutan paya bakau. Hutan paya bakau boleh dianggap sebagai kawasan penapisan sisa buangan agar tidak dialirkan ke laut. Okey, seterusnya yang terakhir, sisa buangan yang terlampau banyak akan menyebabkan hutan bakau tercemar dan habitat haiwan marine di situ akan musnah. Seterusnya, satu amalan yang harus dilaksanakan bagi memastikan alam sekitar ini bebas daripada sampah sarap. Kita amalkan konsep 3R, iaitu reduce, bermaksud kita kurangkan, recycle, kita semula, and then yang terakhir reuse, guna semula. Okey, penggunaan beg plastik secara minimal kita amalkan. Itu adalah langkah untuk mengelak berlakunya pencemaran alam sekitar. Okay, next. Okay. Menghitar semula sampah sarap seperti botol air, mengelak berlakunya penggunaan straw, menggunakan semula bahan-bahan terpakai dengan menggunakan semula pakaian lama sebagai kain, pengelak, mendermakan barangan terpakai dan menambahbaikkan barangan terpakai menjadi barangan yang bernilai dan berharga. Okay. Seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Okey. 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 Kesimpulannya iaitu hutan paya bakau merupakan satu kawasan ekosistem yang harus dipelihara bagi mengelakkan berlakunya sebaran kemusnahan di kawasan ini. Masyarakat akan rugi jika membiarkan tanah paya bakau mengalami kemusnahan kerana negara akan kehilangan satu ekosistem yang unik dan tidak terdapat di kawasan lain. Okay, jika dieksploitasi berlebihan dilakukan di kawasan tanah paya ini akan menyebabkan tanah paya bakau akan berkurangan dan keseimbangan ekosistem juga turut terancam. Satu sistem pengurusan bagi mengelakkan pengurangan tanah paya yang efisien perlu dilaksanakan supaya dapat menjaga kelestarian tanah paya bakau agar terus berkekalan. Okey, oleh itu semua pihak seharusnya memainkan peranan penting dalam memastikan tanah paya bakau ini terus berkekalan dan tidak memandang hanya untuk
mendapat keuntungan sahaja. Okey. Okey, sekian. Terima kasih.